oleh umat Islam. Sesungguhnya umur dunia dan segala makhluk, termasuk makhluk manusia, tiada siapa yang mengetahuinya. Daripada isyarat-isyarat tersebut, para ulama dapat menjangkakan usia dunia, usia zaman dan usia umat sehinggalah akhir zaman, dan apa yang akan berlaku di setiap fasa zaman itu. Itu antara tujuan dan antara intipati penting dalam konteks dan dalam kandungan buku ini dihasilkan. Ringkas terakhir, namun dalam buku ini penulis tidak fokuskan perbincangan kepada tempoh umur dunia dan manusia, tetapi menggambarkan secara ringkas peringkat demi peringkat, zaman demi zaman yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis. Boleh? Okey, saya stop sampai situ dulu sebagai mukadimah malam ni. Ayuh kita mulakan perbincangan. Saya nak bawa tuan-tuan ke pentas akhir. Okey, pencetus ummah. Okey, sallallahu alaihi wasallam. Whiteboard ni baru Okey, insya-Allah. Okey, sebagai mukadimah malam ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tajuk besar kita adalah peringkat zaman. Okey. Makcik, nampak makcik? Ha? Tak nampak? Nampak? Pakcik nampak? Oh, tak tulis lagi nampak dah. Bagus ya pakcik ni. Kasyaf. Okey. Tak apa, dengar je saya sebut. Okey. Ikuti perbincangan berdasarkan pendengaran saya. Allahumma salli alaihi wasallam. Okey. Tajuk kita adalah peringkat zaman. Ini ringkas. Tajuk dia panjang tapi saya ringkaskan. Maka Allahumma salli alaihi wasallam, peringkat zaman. Boleh Okey. Apabila cikgu mula menulis, anak murid diam 1000 bahasa. Ada soalan? Nak pergi toilet beritahu cikgu nak pergi toilet. Bolehkah saya pergi ke tandas? Okey. So umpama kita berada dalam kelas lah. Okey. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad. Yang pertama saya nak kupas berdasarkan hadis daripada Imam Bukhari sallallahu alaihi Muhammad, Imam As-Suyuti, saya gabungkan sekali, sallallahu alaihi Muhammad, dan juga Imam Ibnu Hajar. Okey, 3 imam dan rujukan ini, Ibnu Hajar, sallallahu alaihi Muhammad, Al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari, Al-Asqalani, pengarang kitab Al-Bukhari, pengarang kitab Fathul Bari, kitab. Okey. Gabungan beberapa hadis daripada ulama-ulama hadis muktabar. Yang pertama tuan-tuan, kita nak tengok umur sallallahu alaihi wasallam. Umur ni apa? Umur pertama kita tengok umur dunia. Dalam hadis-hadis yang saya ringkaskan, apa yang disebut oleh sallallahu alaihi Muhammad? Boleh, madam. Okey. Umur dunia ni jika dikaji start daripada Allah buat alam semesta ni, dia berusia sekitar 12 hingga 18 juta tahun. Maksudnya tuan-tuan, kenapa saya sebut benda ni? Tuan-tuan tak payah hafal dan tak naik periksa pun. Okey. Bila tuan-tuan 12 hingga 18 juta, ada pendapat mengatakan asalnya usia dunia ni bila Allah buat matahari tuan-tuan, sebenarnya cahaya matahari yang asalnya dah habis. Tapi macam mana matahari boleh memancarkan cahayanya? Maka tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad, maka digambarkan dalam, saya ringkaskan, antara riwayat dalam hadis yang digambarkan kitab Fathul Bari, kita hadis akhir zaman, cahaya matahari ini diambil daripada sebahagian daripada cahaya-cahaya api neraka, 1/70. Maka kalau dia ikut matahari memancar, tenaga dia dah habis sebab usia 12 juta tahun. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, ibu dan ayah. Jadi maksudnya apa? Kan kita pernah dengar kan, segala api yang ada dekat dunia ni 1/70 daripada api neraka. Digabung, dicantum api gas, api dapur gas, api petrolpam, api kereta terbakar, gabung semua api, baru 1/70 daripada api neraka panasnya. Maka Allah kumpulkan 1/70 api neraka, dijadikan sebagai sumber tenaga cahaya kepada matahari untuk menerangi dunia yang berusia 12 juta tahun. Satu. Yang kedua, sallallahu alaihi Muhammad, umur manusia. Okey, sorry, saya ambil umur umat.
umur umat Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, umur umat. Hadis Imam Bukhari, hadis Imam Al-Suyuti, hadis Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Okey, digambarkan tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tengok umur umatnya, umur manusia dulu. Nabi Adam nak pi ke Nabi Nuh. Bezanya 1000 tahun. Nabi Nuh nak pi ke Nabi Ibrahim. Kita ambil nabi-nabi besar utama ataupun Nabi Rasulullah Azmi, 1000 tahun. Nabi Ibrahim nak pi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam berapa tahun? 700 tahun. Nabi Musa nak pi ke Nabi Isa berapa tahun? 1500 tahun. Nabi Isa nak pi ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekitar 600 tahun. Okey tuan-tuan, kita nak tengok zaman ni dulu, nak tengok usia umat. Sebab cerita ni, gambar ni, kitab ni cerita peringkat zaman. So kita pergi tu tajuk pertama tentang usia umat. Okey. So macam mana nak tahu zaman kita dengan Nabi Adam ni berapa tahun dah ditinggalkan? Beza jarak. Maka tuan-tuan plus. Ada lagi pen lain? Satunya ya. Standby. Saya pun lupa bawa. Cikgu lupa bawa kotak pensel. Okey. 1000 tambah 1000 tambah 700 tambah 1500 tambah 600 sama dengan banyak matematik. Okey, saya ringkaskan jumlah tahun sallallahu alaihi wasallam plus minus berapa? 4800. Okey. 4800 zaman Nabi Adam sampai ke zaman Nabi Muhammad. Zaman Nabi Muhammad tinggal kita dah berapa tahun? Sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 1434 tahun. Maka zaman kita nak pergi ke zaman Nabi Adam alaihissalam lebih kurang berapa? Sallallahu alaihi wasallam 3 4 12 6 2 3 4. Okey, plus minus. Okey. Dalam hadis yang lain dikatakan sekitar 6000 hingga 7800 tahun. Ini beza jarak kita dengan hari ni 11-11 Shopee 11-11-22 nak pi ke zaman Nabi Adam ni. Okey, ni laluannya nak pi ke zaman Nabi Adam, jaraknya lebih kurang 6000 tahun hingga 7800 tahun. Dia punya jarak plus minus. Okey, tak apa. Tak payah ambil detail bab ni. Sallallahu alaihi wasallam. Semua saya nak bagi nampak gambaran tuan-tuan. Okey. Itu usia manusia. Daripada usia umat manusia tuan-tuan, kita nak tengok umur umat Nabi Muhammad. Tadi umat keseluruhan, umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad. Berdasarkan ni, ini rujukan kita, ni dalil kita. Cuma saya tak tulis hadis yang panjang. Sebab dia cerita panjang, saya simpulkan sekali gabungan 3 hadis ni, pendapat ni. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, umat Nabi Muhammad bersamaan dengan tuan-tuan disebut sebagai umur Yahudi tolak dengan umur Nasrani. Nasrani siapa? Kristian. Maksudnya usia bangsa Yahudi tolak dengan usia umur Nasrani. Nasrani ni siapa? Nasrani ni Kristian. Kristian ni start bila? Zaman Nabi Allah Isa. So 600 tahun. Sallallahu alaihi wasallam. Okey. So maksudnya tuan-tuan, usia agama Nasrani Kristian tu berjumlah selama 600 tahun, dan Yahudi berjumlah start daripada zaman Nabi Yakub selepas anak dia 2000 tahun. 2000 tahun tolak dengan 600 tahun sama dengan 1400 tahun. Boleh? Lupa sebuah kalkulator. Lepas ni bagi tahu kat orang rumah, nak pergi kuliah sama mana Jangan ambil kalkulator Ustaz. Lain macam ni. Kuliah maghrib buat kalkulator. Masya-Allah, sallallahu. Dia ada ilmu matematik kat situ. Okey. 1400 dalam surah As-Sajdah. Allah sebut al-fasanatim mimma ta'udun. Al-fasanah. Ayat yang keempat ke lima. Mana surah Sajadah? Ayat yang keberapa? Sallallahu alaihi Muhammad ayat kalau zaman mana gumi bila amr besar.
Yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Ada di situ perkataan alfa sana. Sallallahu alaihi Muhammad. Alfa sana. Alfa tu 1000 tahun. 1000 al-alaf. Alaf baru 1000 tahun. Sana tahun 1000 tahun. Okey. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Ayat ni digambarkan bahawa 1 tahun dunia sallallahu alaihi Muhammad bersamaan dengan 1000 tahun 1 tahun akhirat bersamaan dengan 1000 tahun dunia. Dalam riwayat yang lain, tuan-tuan, dikatakan disebabkan rahmatnya Nabi Muhammad diutuskan, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, maka diberikan separuh tahun, separuh hari, alfasanatin mimma ta'udun. Dalam ayat yang lain diberikan, dia katakan disebabkan Nabi Muhammad hadir ni, maka Allah berikan separuh umur. Separuh ni bermaksud 1/2. 1/2 daripada 1000 tahun alfasana bersamaan dengan 500 tahun. Okey, so 500 tahun sallallahu alaihi Muhammad tambah dengan di sini, maka kita akan dapat plus minus 1009 tahun. 1900 tahun usia dia. Okey, tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad. Apa yang saya nak gambarkan di sini, kalau campur di sini, dia akan dapat usia hampir sama dengan bangsa Yahudi. Tolak umur Yahudi, tolak umur Nasrani, dapat 1400. Okey, tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad. Maka usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digambarkan bahawa bila tadi disebut 1000 tahun kan? 1000 tahun tambah dengan separuh. Sebab apa separuh? Sebab Nabi Muhammad tu lahir membawa, kita kata sallallahu alaihi Muhammad, Allah berikan rahmat Nabi Muhammad dibawa separuh tahun. Dalam hadis yang lain, separuh sama dengan 500 tahun. Maka 1000 tambah dengan 500. Maka dalam riwayat yang lain, maka umur umat Nabi Muhammad adalah 1500. Ini riwayat pertama, ini riwayat kedua. Maka riwayat kedua ni jumhur ulama lebih banyak memegang yang kedua ni. Kemungkinan umur umat Muhammad bersamaan dengan 1500 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang tahun berapa? Kita ambil hijrah, tuan-tuan, hijrah. Ini semua kiraan hijrah. Okey, tahun sekarang adalah 1444. Okey. Berapa tahun lagi nak pergi ke 1500 tahun? Tuan-tuan dan puan-puan, boleh faham sekarang ni? Okay. So kita ambil pendapat yang kedua ni, 1500 tahun umur umat Nabi Muhammad. Kita belajar dulu umur. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan, harga tak buang. InsyaAllah menang ni kita beli markah baru. Macam tu manifesto dia. Okey, kita beli 5 color, ambil. Nak guna sangat ustaz, ambil. Okey, tunggu menang lo. Manifesto YB beli markah ya. Okey. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillah. Okey, umur umat Muhammad kita ambil berdasarkan hadis yang tadi. Umat Nabi Muhammad bersamaan dengan 1500 tahun. Bermaksud, tuan-tuan, dia bukan umur umat ni bermaksud sallallahu alaihi Muhammad bukan usia kita 1500 tahun. Tuan-tuan faham umur umat ni bermaksud bukan body kita ni, umur zaman. Umur umat ni bermaksud umur zaman, fasa hidup. Bermula zaman Nabi hidup sampai mana lah. Okey. Tuan-tuan, daripada 1500 tahun, Allahumma salli ala Muhammad, sekarang dah 1444 Hijrah. So jika ditolak, dia akan dapat berapa? 56 tahun. Okey. Baki 56 ni tolak dengan tahun Imam Mahdi memerintah, 7 hingga 9 tahun. Kita ambil maksimum 9 tahun. Tolak 9 sama dengan 47. Okey, sallallahu alaihi wasallam. 47 tahun tolak lagi dengan zaman Nabi Isa memerintah, 40 tahun. Tolak 40 tahun. So baki berapa? 7 tahun.
Muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jika kita berpegang pada hadis ni, maksudnya baki usia dunia ni hanya 7 tahun. So nak pergi mana Pak Long 7 tahun ni? 7 tahun ni kira masa untuk apa? Tak ada, maksudnya kita hanya 7 tahun je lagi nak tentang kemunculan Imam Mahdi, nak masuk ke zaman ni. Dah masuk ni, Imam Mahdi dah masuk dah, zaman Nabi Isa dah masuk dah. Jadi baki sebelum kiamat 7 tahun saja nak hidup ni. So nak melancongkan apa, settle siap-siap sebelum 7 tahun. Jadi kalau kita faham yang ni, ada setengah orang bila dia belajar tajuk bab akhir zaman ni, dia macam ustaz, okey 7 tahun dah, okey saya nak esok nak isi borang pencit, tak mau kerja dah, dunia ni macam tak ada apa dah, 7 tahun je lagi kan. Ini pandangan pertama tuan-tuan. Bila sembang kita bincang tajuk macam ni, dia bukan ramalan tau. Silap orang, ada seorang orang silap faham, dia kata ustaz duk ramal kiamat. Dia bukan ramalan. Dia hanya kita kupas berdasarkan antara pandangan ulama yang membincangkan usia bumi, usia dunia, usia tahun, usia umat, usia baki zaman berdasarkan hadis-hadis akhir zaman. Sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan kita kata kita nak ramal kiamat tu berlaku bila. Bukan macam tu kan. Okey. Habis cerita bab umur ni, sallallahu alaihi Muhammad. So kita ambil lah bahawa kesimpulan dia kira tak lama dah kita ni. Okay, tak lama dah. Okey. So mungkin ini mengundi yang terakhir. Okey, sebab bagi 7 tahun lagi kan. Tapi kalau 7 tahun lagi dan lagi mengundi 5 tahun akan datang. Waktu tu mungkin saya calon kot. Sempat lagi. Okey. Okey, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Yang kedua, tadi bab umur. Yang kedua kita nak tengok tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Saya nak bawa tuan-tuan peringkat zaman. Okey, kita mula dengan zaman pertama berdasarkan hadis Imam As-Suyuti, dan pengarang kitab ni dia kata apa? Okey, starting zaman Nabi ni, zaman manusia, kita ambil zaman umat Nabi Muhammad, dia bermula dengan zaman pertama. Nama zaman tu adalah zaman nubuwah. Okey, zaman nubuwah. Zaman nubuwah, bila fasa dia, zaman nubuwah ni bermula zaman Nabi diangkat menjadi Rasul. So bila? 610 sehingga Nabi wafat 632. Ni kalau tahun Masih lah. Okey, so Nabi jadi Rasul, Allahumma salli ala Muhammad tuan-tuan. Betul ya? So dia 622, 10 tahun. Zaman nubuwah, zaman Nabi diangkat menjadi Rasul. Ni zaman Nabi hijrah 570 campur dengan betul lah 610. Okey, 610 sehingga 632. Umur Nabi 40. Okey, Nabi lahir 570 campur 40 610. Okey, ini tempoh dan fasa kenabian. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, kalau kita campur plus minus ni, fasa ni dia hanya 23 tahun. Okey, fasa pertama ni 23 tahun zaman nubuwah. Okey, zaman kedua tuan-tuan, kita tak bincang semua zaman. Malam ni saya nak fokus pada zaman ni saja. Cuma kita nak tengok dulu zaman kedua secara gambaran kasar, overview. Zaman kedua dia panggil zaman kisah sebelum tuan-tuan. Sebelum tu, apa yang ada pada zaman nubuwah ni, zaman ni disebut sebagai zaman sallallahu alaihi Muhammad minhaj nubuwah. Minhaj nubuwah ni apa? Zaman yang kita kata modul dan pendidikan silibus yang Nabi bawa adalah minhaj. Minhaj ni cara hidup. Cara hidup Nabi, sebab Nabi ada zaman ni. So zaman ni disebut sebagai khairuz zaman, zaman yang terbaik. Tempoh dia hanya 23 tahun. Nabi hidup 63 tahun. 53 tahun Mekah, 10 tahun Madinah. Sepanjang 63 tahun tu tuan-tuan, hanya 23 tahun disebut fasa pertama terbinanya zaman satu. Okey, zaman satu, iaitu zaman minhaj nubuwah, zaman Nabi ada. Jadi apa pun sahabat terkhilaf ke, sahabat ada masalah kemuskilan, semua direct jumpa Nabi, talaqi musyafahah, lutut bertemu lutut. Rasulullah, kami ada khilaf tentang ni, beritahu Ustaz jawapan. Senang. Waktu ni zaman yang kita kata Muhammad, yang walaupun ada khilaf sekalipun Nabi boleh jawab direct, sebab mereka boleh jumpa Nabi secara langsung. Disebut sebagai zaman yang
yarani, mereka yang melihat Nabi, mereka yang duduk apa kita kata bertalaki direct secara berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menerima sanad. Dan zaman ni juga zaman para sahabat terima Al-Quran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ada zaman bertulis. Al-Quran yang tidak ditulis lagi zaman ni, hanya Nabi sampai sahabat hafal, Nabi cerita, Nabi baca, sahabat dengar, sahabat hafal. Maka Al-Quran pada zaman minhaj nubuwah bukan zaman Al-Quran yang ditulis, tapi Al-Quran ilmu yang disampai dari dada ke dada, dari hati ke hati. Kitab-kitab pun tak ada lagi zaman ni. Sebab apa? Nabi ada, tak perlulah kitab, kan? So zaman ni zaman yang ilmu disampai from heart to heart, from apa? From heart to heart lah, daripada hati ke hati, sehingga kan Al-Quran pun tak ada. Sebab Al-Quran tak ada? Sebab Al-Quran belum di buku dan belum ditulis. Tak perlu nak tulis sebab Nabi ada depan mata. Tu seringkas cerita tentang zaman minhaj nubuwah. Okey. Zaman nubuwah ni fasa dia selama 23 tahun. Okey. Selama 23 tahun ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 13 tahun di Mekah. Di Mekah, 10 tahun di Madinah. Okey, terbinanya zaman nubuwah. Zaman nubuwah ni juga antara benda pertama yang Nabi buat, pembinaan masjid. Okey. Masjid apa? Siapa boleh sebut kat saya antara masjid utama dan pertama yang Nabi bina menggunakan tangan Nabi sendiri? Masjid pertama di dunia nama apa? Masjidil Haram lah. Tapi itu bukan Nabi buat. Masjid yang Nabi buat menggunakan air tangan Nabi. Dia ada 3 masjid yang Nabi buat pada bulan yang sama, minggu yang sama, dan ada hari yang sama. Sallallahu alaihi wasallam, tahun yang sama. Yang pertama, Masjid Quba. Ini ayat tangan Nabi. Ussisa awwal baitin dalam Al-Quran disebut. Okey. Dekat mana tuan-tuan? Sebelum Nabi buat Masjid Quba ni, Nabi sampai dari satu kampung. Nama kampung tu Min Saniyatil Wada'. Itulah nama kampung tempat pertama Nabi sampai. Nama kampung tu Saniyatil Wada' dalam selawat tu. Nah, itu maksud, itu nama kampung tu. Dekat mana? Dekat Quba. Kampung pertama yang Nabi sampai ketika unta Al-Qasrah bawa Nabi stop kat situ. Okey. Setelah duduk 4 hari 3 malam, hari yang keempat Nabi bina Masjid Quba. 8 Rabiul Awal. Sallallahu alaihi wasallam. Masjid yang kedua Nabi bina Masjid Jumu'ah. Sallallahu alaihi wasallam. Masjid Jumu'ah. Masjid Jumu'ah ni, yang ni Nabi buat hari Senin, Jumu'ah ni hari Jumaat lah. Masjid pertama Jumaat. Masjid ketiga bila Nabi dah bergerak, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ibu dan ayah-ayah. Okey. Masjid Qiblatan disebut bukan Nabi yang buat menggunakan tangan dia. Cuma Nabi sempat singgah. Qiblatan ni berlaku pada zaman kiblat dia bertukar selepas pada tahun sallallahu alaihi Muhammad pada tahun berlakunya perang Badar 2 Hijrah. Okey, turunnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban turun ayat puasa dan turun ayat selepas Nabi perang Badar yang kedua 2 Hijrah, bukan tahun pertama. Masjid Qiblatan ni Nabi dah duduk 2 tahun baru Nabi buat. Okey, disebut sebagai Masjid Nabawi. Okey, ini barulah Nabi berhijrah 8 Rabiul Awal, 8, 9, 10, 11, 12 Rabiul Awal. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, maka inilah 3 masjid yang Nabi bina pada minggu yang sama, bulan yang sama ketika Nabi sampai. Daripada terbinanya masjid inilah tuan-tuan, antara lain pada zaman nubuwah yang pertama ni, fasa pertama 23 tahun sahaja, antara yang Nabi buat dalam hadis disebut al-jar qabla dar. Apa maksud dia? Okey. Al-jar ni bermaksud jiran. Okey. Dar ni apa? Dar ni kerajaan. Kita sebut kerajaan lah.
kerajaan, daulah, taman, kampung, apa lagi? Apa-apa yang melibatkan satu organisasi. Okey, tuan-tuan, kita tahu di Mekah Nabi tak berjaya bina kerajaan Islam. 53 tahun Nabi tak berjaya. Sedangkan Allah hantar Nabi, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Antara doa Nabi Ibrahim, tujuan Allah hantar Nabi ke bumi untuk menyucikan najis-najis yang ada di sekitar Kaabah Mekah. Najis maksudnya apa? Orang sembah berhala. Okey, najis ni akidah-akidah yang sesat. Kita sebut sebagai Mu'tazilah, Qadariyah, Batiniyah, Syiah, Wahabi dan seumpamanya. Akidah-akidah yang tidak diredha oleh Allah Azza wa Jalla, yang sejak start zaman Nabi berhala sampai zaman kita. Maka tujuan Nabi dilahirkan untuk pi pangkah dan pi pi padam, pi bersih balik najis-najis tu. Maka Islam perlu disucikan kembali setelah dikeruhkan oleh bangsa Quraisy. Okey, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi disebabkan Nabi tak berjaya mengislamkan bumi Mekah, yang ada hanya geng-geng Quraisy. Mereka menyembah agama berhala ketika itu, tak berjaya 53 tahun. Maka Allah pindahkan Nabi ke tempat yang Nabi tak tahu. Walaupun Nabi tahu namanya Yathrib. Yathrib ni nama Yahudi. Nama dia, asal dia nama orang sebenarnya. Kenapa Allah pindahkan Nabi ke Madinah ni tuan-tuan? Sebab pentingnya pembinaan negara. Tu point dia. Dia start masuk sikit Pentingnya pembinaan negara. Nak bina negara, nak bina kawasan, nak bina kampung tuan-tuan, hang kena bina jiran dulu. Maksudnya apa? Di sinilah lahirnya ukhuwah. Ukhuwah apa? Antara Aus dan Khazraj. Depa ni dah lama tak bersembang berapa tahun. Antara kaum Muhajirin dan Ansar bersatu. Melayu sama Melayu, PN sama BN. Masuk sikit. Ni lama dah tak bersembang ni, bergaduh hang aku. Semayang dua saf, semayang dua apa? Dua masjid. Berkelahi. Aus dan Khazraj ni. Hampa geng parti lain bersemayang lu, kami parti lain. Sampai tahap macam tu. Akhirnya bila Nabi sampai, Nabi bina jambatan antara Melayu dengan Melayu, sallallahu alaihi wasallam. Antara Melayu dengan Melayu. Hak jauh didekatkan, yang dekat dieratkan. Tiba-tiba kita hari ni susah payah untuk menjauhkan benda yang dah dekat. Tuan-tuan, saya sebut sikit. Dulu kita hanya ada Melayu hanya mungkin kalau berpecah pun kepada dua saja. Tapi hari ni Melayu sudah berpecah kepada berapa? Siapa punya angkara? Sedangkan nak bina Madinah ni, Nabi susah payah ni mai jalan kaki jauh. Mai. Hak tak bersembang, hak bergaduh, hak semayang jarak, hak semayang tak tengok siapa, hak yang ada masing-masing punya ideologi politik. Nabi tahu benda ni. Mai. Kita salam, kita peluk. Wa afshus salam. Nabi satukan Aus dan Khazraj yang lama tak bersembang, bergaduh berapa lama ni, tiba-tiba disatukan di mana? Puncanya masjid. Sebab tu orang suruh main masjid. Walaupun hujan jangan balik. Balik juga. Tunggu Ustaz. Penceramah tu dia main punya walaupun lambat. Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Maka tertegaknya maksudnya ni al-jar qabla dar. Dar ni kerajaan, daulah, taman, kampung. Nak bina kerajaan Madinah yang kita tengok hebat tu, Nabi bina kejiranan dulu. Sebab Nabi tak mampu buat di Mekah, sebab tu main di Madinah. Maka Nabi satukan benda hak berpecah. Sallallahu alaihi wasallam. Kesatuan versus perpecahan. Ini poin yang Nabi nak beritahu kat kita. Barulah terbina kerajaan Islam Madinah. Parti Islam di Madinah tertubuh dan tertegak bila Nabi berjaya satukan orang hak dah lama tak bersembang ni. Sallallahu alaihi wasallam. Di luar masjid hang aku. Tapi dalam masjid kita salam, kita peluk, kita bersatu. Kita bersatu lain macam ayat tu Kita bersama. Payah nak sebut ayat ni, semua sensitif. Saya orang kerat bab tu
Ustaz semua satu kan. Macam tu pula. Bersama. Ada parti bersama. Tak ada. Ataupun together pula. Okey. Soalan Lalu Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ini benda yang ada pada zaman nubuah ni, nak beritahu bahawa zaman nubuah ni zaman yang susah payah. Nabi tinggal Mekah, Nabi menangis, Nabi bina jaringan, Nabi bina jambatan, Nabi bina hubungan, Nabi bina repo. Dalam istilah kaunseling disebut repo. Repo ni hubungan, yang tu dulu. Soalan Lalu Muhammad. Okey. Di sini juga saya rasa malam ni kita hanya cerita fasa 1 je dulu. Okey. Sallallahu alaihi wasallam. Kat mana tadi? Apa lagi yang ada pada zaman nubuah ni? Zaman nubuah ni yang ada adalah penubuhan. Tengok apa yang Nabi buat. Nabi bina disebut sebagai as-sabiqu. As-sabiqu. Nal awwalin ataupun awwalun. Siapa? Nabi bina 10 sahabat terbaik, jaminan syurga. Dan 10 sahabat ni siapa? Anak muda. Nabi cari anak muda yang paling hebat, yang boleh bermanfaat. Maka nak buat apa? Nak gambling, nak hebatkan masjid, sila cari anak muda yang paling hebat, yang boleh bagi manfaat. Ini benda yang Nabi buat. Sebab tu saya, tuan-tuan, saya ingat saya di masjid. Masjid apa? Saya tak ingat nama masjid tu. Masjid Ladang Permai. Ladang Permai ni memori saya lah. Saya ada program Maulid Rasul, Maulid. Ladang Permai ni dia sempadan Datu dengan nak masuk ke Filipin dalam ladang sawit. Nak pergi ke masjid ni, tuan-tuan, 1.5 jam lebih kurang, jalan gerabul. Naik dalam kereta, penganjur ni ambil saya dengan Hilux van. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada yang dapat escort dengan van, ada yang pergi dengan Hilux. Tuan-tuan, nak pergi ke tempat tu, dia 1.5 jam jalan gerabul. Gerabul ni tak ada jalan tanah merah lah. Bahasa Sabah disebut gerabul. Dia punya jalan lopak tu, guduk. Memang batu seketul-ketul dia punya. Bukan, memang tak boleh bincang punya jalan tu. Memang jalan teruk lah kita kata. Okey. Sebab di Sabah ni masih banyak jalan-jalan yang tidak berturap, kan? Walaupun Malaysia dah 60 tahun, 65 tahun merdeka. Muslimin dan muslimat, ibu-ibu, nak cerita dia, bila saya sampai masjid yang tak padan dengan jalan yang susah payah 1.5 jam tu, dia kira daripada masjid nak pergi ke jalan besar. Jalan besar nak pergi ke rumah saya pula hampir 1 jam. Total lebih kurang hampir 2.5 jam. 1 jam jalan biasa elok, 1.5 jam jalan tidak berturap, ataupun disebut jalan bukan aspal, gravel. Kalau kita, tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya bila balik Semenanjung ni, saya pergi mana pun saya bukanlah kata nak ni kan, macam mainlah cabaran ujian macam mana, saya relax, saya tenang je. Sebab apa? Sebab Allah dah bagi kat saya benda dah berat, dah heavy dah dekat di Sabah. Setakat main hujan lebat, memanglah lambat sikit biasa lah kan. Setakat bagi saya, ustaz dan pendakwah ni dia tak boleh dia terlalu dimanjakan. Saya minta maaf, saya ada setengah tu saya sangat tak bersetuju lah. Ada dalam kalangan pendakwah ataupun asatizah, tak semua lah kan. Bila dijemput, satu demand, satu bak harga. Lepas tu minta kenderaan khas, minta hotel lain pula. Harga bayar lain, harga hotel lain, harga kita kata flight pun lain pula. Bagi saya, dakwah ni dia kena teruk dan dia kena susah. Kalau hang duk relax, kita memanglah tak mau bagi susah. Tapi kalau dakwah tak ada langsung susah, bagi saya hang jangan mengaku pendakwah. Kalau nak fikir logik, tuan-tuan, Nabi tak layak melalui zaman kesusahan. Nabi petik jari, ya Allah, Madinah, Allah hantar buruk. Kita fikir logik, Nabi boleh buat. Nabi ni apa saja benda Allah tak bagi, Habib Allah. Tapi kenapa mesti teruk, kena jalan kaki, kena patah kaki, patah gigi. Kita fikir logik, tak patut Nabi lalui Nabi kot, kan? Kekasih Allah, kenapa mesti melalui benda-benda teruk? Isra wal Mi'raj boleh je naik atas langit, buruk, relax, rehat, buruk yang bawa. Pasal apa hijrah sampai kena terajang, sampai Uhud, sampai patah gigi? Pasal apa? Why? Itulah pelajaran yang Allah nak bagi tahu.
Maka orang dakwah ni sifat dia inklusif. Inklusif ni apa? Kita kena turun padang, kena teruk, lencun, basah. Soalan Rasul Muhammad. Tapi ini tak basah. Sebab apa? Sebab orang terpayung, abang payung tadi. Jangan kata abang tak payung. Okey. Soalan Rasul Muhammad. Tadi payung tadi tak ada lambang parti kan? Kok payung tu ada makna kan? Kena melawak je tuan-tuan. Okay, jadi nak bagi tahu, saya sampai masjid tu, saya pijak masuk masjid tu tuan-tuan. Anak muda sambut saya. Saya tak jumpa satu gagasan, satu perkumpulan anak muda dalam ladang sawit, dalam AJK tu dia berjaya bina satu AJK anak muda belia dalam saya tak nak abang, dia 40 spanduk tuan-tuan, 40 spanduk sallallahu ala Muhammad, perarakan spanduk dalam ladang sawit. Tuan-tuan boleh bayang pengalaman yang saya tak akan pernah jumpa di Bumi Semenanjung. Sebab tu saya balik-balik Semenanjung, saya rasa sambutan program di tempat kita ni tak boleh lawan tempat kami. Tak boleh lawan tempat Sabah tu. Sebab depa punya sambutan dia, saya tak tahu nak beritahu macam mana. Dia punya tak tahu nak apa. Sebab dia satu tempat yang susah nak dapat pendakwah, dan susah dia tempat ladang sawit, dia tempat banyak cabaran. Jadi bila dia sekali depa buat tu, dia punya momen tu lain lah. Saya tak tahu nak beritahu macam mana kat tuan-tuan. Saya tak tahu kenapa Allah pilih saya untuk 6 tahun duduk kat sana sebelum nak jadi Ustaz Maneh ni. Benda tu yang Allah bagi kat saya dulu. Pi tempat yang orang tak mau pi. Sebab tu saya kata sallallahu alaihi Muhammad, pendakwah hari ni jangan manja sangat. Okey, sepatutnya sebelum jadi ustaz ni kena pi hantar dulu, pi dakwah tempat macam tu. Kalau tak lulus, tak usah jadi ustaz lah. Dia kena pi hati mau kental, macam tu dulu. Macam kemas pula sembang ah. Bukan macam tu, bukan saya tak mengangkatlah diri, tapi saya nak bagi tahu mungkin sebagai peringatan kepada diri saya juga, supaya kita jangan terlalu selesa. Dalam dakwah ni memang tak boleh selesa. Dia kena susah payah sesekali. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu sekadar perkongsian saja. Okey. Nak beritahu tadi, poin saya adalah Nabi membina jambatan anak muda. Antaranya siapa? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Saya sebut sikit tuan-tuan. Ni antara frontliners Nabi. Talha, Ubaidillah. Sallallahu alaihi Muhammad. Siapa lagi? Sa'id bin Zaid. Ini as-sabiqun al-awwalin. Panjang lagi tuan-tuan, cuma saya ringkaskan. Mus'ab bin Umair ni, dia ni antara orang yang terawal. Ni nak bagi tahu betapa hebatnya Nabi bina ni. Zaman nubuwah ni, zaman rekrut. Nabi membina rekrut tentera-tentera. Nabi membina zaman artillery, infanteri dan tentera. Dan tentera yang Nabi bina ni tuan-tuan, bukan calang-calang. Maksudnya dalam jawatankuasa masjid, dalam jawatankuasa kampung, kita kena ada seorang yang pandai tackle dan pergi cari mana budak-budak muda yang ada. Dia ni pandai PA system, dia ni pandai susun kerusi, dia ni pandai bak kemah. Yang kalau boleh, itu rekrut yang zaman Nabi buat. So inilah as-sabiqun al-awwalin yang berlaku pada zaman nubuwah, walaupun hanya 10 tahun yang di Madinah. Tuan-tuan, walaupun 10 tahun Nabi bina rekrut sahabat di Madinah, tapi impak dia macam 100 tahun tertegaknya Islam. Pada 10 tahun yang Nabi hidup dengan sahabat ni, 10 tahun je di Madinah, bukan lama. Sama lah bila Nabi Nabi hidup di Madinah 10 tahun, saya hidup di Lahad Datu 6 tahun, hampir 6 tahun. Jadi saya bukanlah nak mencari persamaan, tapi saya dah cari jawapan. Kenapa Allah letak saya di tempat yang paling hujung, yang tempat yang orang tak mau. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi mungkin inilah kita ambil pelajaran. Nabi dihantar oleh Allah di tempat yang asalnya Madinah ni, Yathrib, tempat kubur Kristiannya pun. Hanya ladang sawit, ladang kurma dan juga kubur Kristian. Ini 2 poin. Yathrib, Madinah asal ni, kubur Kristian dan juga kubur Nasrani dan juga ladang tamar. 2 benda ni yang ada pada Yathrib. Jadi sebab tu saya cuba cari keterkaitan dan persamaan. Allah letakkan saya
Dalam ladang tu pun penuh. Di tempat saya di Latu ni ada orang yang dia, sebab depa ni kan ada lagi tanah rizab, yang tanah yang tidak dirizabkan. Kalau meninggal tu dia main tanam ladang sawit macam tu kan. Sebab tuan-tuan kelepi dalam ladang tu, belah kanan nampak seketip kubur. Dia macam dia tidak terurus. Sallallahu alaihi wasallam. Okey tuan-tuan di bulan raya, okey sebelum kita akhir, jadi kesimpulan saya nak bagi tahu bahawa sahabat Nabi dibina pada zaman nubuwah. Jadi antara kekuatan zaman nubuwah ni, di belakang Nabi adalah sahabat-sahabat Mus'ab bin Umair. Yang saya sebut yang terakhir, Mus'ab bin Umair ni apa berlaku pada diri dia? Ada satu kejadian yang sangat dahsyat tetapi sangat memberikan impak pada jiwa kita umat. Dan Mus'ab bin Umair adalah Umair antara orang yang muka dia seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hidup Nabi ada 5 orang yang jasad dan muka dia seperti Nabi. Dan ketika mana Mus'ab bin Umair wafat dalam perang Uhud, maka ketika inilah Abu Al-Qami'ah, Abu Sufyan dan juga orang-orang kafir kufar Quraisy yang telah menjerit, Muhammad dah mati, Muhammad dah mati. Sebab mereka ingat Nabi yang mati. Rupanya tuan-tuan, Mus'ab bin Umair ini yang wafat. Sebab kalau tengok kat tepi, nampak sebiji macam Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kejadian yang berlaku dekat Mus'ab? Tuan-tuan nak tahu tak? Kalau tuan-tuan nak tahu, jangan ke mana-mana. Kita jumpa dalam seri yang akan datang. Boleh? Boleh Jadi ya tahu. Okey. Jadi saya rasa cukuplah ini punya ringkasan tentang zaman nubuwah. Lepas ni kita akan tengok apa berlaku dekat inilah as-sabiquna al-awwalun pada zaman nubuwah. Dan lepas zaman nubuwah ada lagi zaman yang 30 tahun. Zaman tu zaman apa? Zaman yang Nabi pas betul, iaitu yang disebut sebagai, kita akan tengok zaman Khulafa' ar-Rasyidin. Dan zaman apa selepas Khulafa' ar-Rasyidin, dan apa berlaku pada zaman Khulafa' ar-Rasyidin, dan apa kesan dan juga impak yang kita boleh tengok pada hari ini. Kesan daripada peristiwa berdarah berlaku pada zaman Khulafa' ar-Rasyidin, dan zaman tu selepas zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nubuwah ni dalam erti kata lain kita sebut zaman kenabian. Zaman yang Nabi ada, yang dia bawa minhaj cara hidup kenabian. Kenabian maksudnya apa? Memang Islam berada, okey saya lupa penutup dia. Zaman ni kita sebut zaman Islam berada di puncak. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, zaman Islam di puncak bermaksud apa? Seorang pun tak boleh kacau sebab tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Disebabkan Islam Nabi ada, maka Islam dijunjung. Bila dijunjung, seorang pun tak boleh kacau. Maka zaman ni zaman paling kuat. Walaupun musuh pun kuat juga. Boleh tuan-tuan Jadi cukup sekadar itu insya-Allah. Terima kasih banyak atas perhatian tuan-tuan. Jadi kita dah habis. Masih lagi bab pertama, tapi bahagian pertama tentang nubuwah yang berada dalam fasa pertama, yang fasa itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah tuan-tuan, terima kasih banyak atas perhatian. Insya-Allah kita sambung perbincangan yang akan datang. Mohon maaf andainya ada kekurangan dan kecacatan sepanjang perkongsian. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Selamat mengundi.